اللهم علمني ما جهلت واجعل أجرك ويكون سجده وذكرني ما نسيت dan berilah aku ingat kau yang telah aku lupa. Rabbi shrah li sadri واجعل lapangkanlah hadaku wa yassir li amri dan mudahkanlah kerjaku wahlul 'uqdatam min lisani dan hendaklah apa di samping lidahku yafqahu qawli ya faham perkataanku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma wazaiful qira'ati fasalasatun. Awwaluha an yusirra bidu'a'il istiftah wa ta'awud kal munfarid. Amma wazaiful qira'ati fasalasatun. Awwaluha an yusirra bidu'a'il istiftah wa ta'awud كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة بعدها في جميع الصبح وأولى يوم العشاء والمغرب وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين في الصلاة الجهرية وكذلك المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا. Masuk di bawah tanggungjawab tu'imah juga. Sebagaimana disebut hari itu, atas seseorang tu'imah itu banyak kewajipan dia. Belum pada semaya, waktu baca, dan juga menikmati rukun semaya, dan lepas pada salat apa semua sekali. Dia telah sebut dah kau-kau yang perlu. Dan malam ini termasuk juga di antara kawan menjadi kewajipan tu'imah juga dalam hal ihwan membaca. Amma wazaiful qira'ati fasalasatun. Adapun tanggungjawab membaca qira'at, tanggungjawab tu'imah dalam masalah pembacaan tiga kali. Yang pertamanya ayyusirra bidu'a'il istiftah. Yang pertamanya dia kena baca sir, dia kena baca koho, apa namanya, doa iftitah. Tu'imah dia kena baca doa, dia kena baca koho doa iftitah. Doa iftitah pada panggil, doa istiftah pada panggil. Wa ta'awudhi. Begitu juga tu'imah kena baca koho a'udzubillah. Mula-mula sekali dia baca iftitah, kalau kita ada amal ni. Dan lepas pada tu dia baca a'udzubillah. Kedua-dua tu diminta baca slow, baca koho. Kal munfaridi. Kata dia tu'imah dengan orang semaya seorang serupa. Sebagaimana orang yang tidak beriman, dia kena baca doa iftitah tu koho, dan dia kena baca a'udzubillah koho. Serupa juga orang semaya seorang. Serupa tu'imah lah ni. Semuanya orang jahara bil fatihati. Waktu baca koho, dia kena baca apa jahar ataupun kita panggil baca dia. Doktor ni mula dia daripada bismillah lah. Dia kita belajar tokoh hari itu. Balah di antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafinya. Bahawa tahah ni mula daripada mana? Nak mula bila tahah. Imam kita Syafi'i dah kita pakas sebelah sini, itu tahah ni mula daripada bismillah. Bukan mula daripada alhamdulillah, tidak. Jadi bila tahah ni mula daripada bismillah, maka bismillah pun kena baca rijah samalah. Tidaklah baca rijah ni mula daripada alhamdulillah, tidak. Bahkan start daripada bismillah tu rijah lagi. Itu berdasar pada tahah ni mula daripada bismillah. Kepada orang yang mengatakan bahawa tahah ni mula daripada alhamdulillah, maka bismillah tu dia baca koho lah. Moga tak masuk tahah lagi. Alhamdulillah tu baru baca dia. Kerana situ baru mulai baca tahah. Ini perbalahan di antara alim ulama yang tak ada masalah bagi kita. Amba baru balik daripada Perlis. Allah satu perkara yang duka ceritakan di sana. Orang duduk tengah kalik lagi. Benda yang kita sini besar lama dah. Masalahnya bismillah ni baca koho, kena baca dia. Jadi pok lah. Hak bahasa pok sebelah selatan. Ketuk guru dia hak bahasa tesing. Hak bahasa tesing baca koho
start daripada bismillah kawan tahu. Bila balik utara ni patut guru dia itu kena baca dia start daripada alhamdulillah. Sedangkan barang ni barang ia kedua-duanya ada dalil kedua dan kedua-duanya mempunyai mujtahid kedua. Jadi dengan demikian apalah tujuannya kita duduk besar-besar kalau ya orang panggil la yusmin wala yurmin juga. Kalau orang baca doa bismillah pun tidak ada setara mana anak depan iman dia. Dan kalau orang baca qul bismillah dah alhamdulillah kita baca doa pun tak ada nama mana iman dia. Benda lagi ni benda yang tak mustahak kita duduk balas. Ada lagi benda lain yang mustahak kita balas, yang mustahak kita buat khilafkan. Iaitu perkara-perkara yang bergantung dengan masalah akidah, masalah apa. Benda lagi ni kalau kita balas juga, balik orang yang setuju kita orang Islam duduk balas sama kita, ada je lah suka dia. Kerana selalu kita duduk balas macam ni, tak boleh buat kerja apa lah. Tak boleh nak bahas apa, tak nak mengaji apa, barang lain, duduk sibuk dengan barang macam ni. Benda ni ibarat dadah. Dan kena risau dia tak boleh buat kerja apa. Bila terlibat dengan barang khilafiyah ni, tak boleh buat apa. Barang ni barang khilaf. Kedai kita pusing kot mana pun, kalau kita tak sebut keluar, apa tak ada pasal kita duduk balas. Yang mustahaknya kita itu je. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Dan dia letak kita ni amal dah belah ni. Letak kita sebelah sini amal dah start daripada bismillah. Lagi baca riyah. Kerana orang ni start daripada bismillah, bukan start daripada alhamdulillah. Kita amal hak tu cukup lah. Kenalah keadaan kita. Itu dia. Kata dia, wajara bil fatihati wa surati ba'daha, lepas pada baca iftitah dan bila sampai pada tahiyah barulah baca riyah tahiyah. Tahiyah ni start daripada bismillah, mengikut pandangan kita sebelah sini. Wa surati ba'daha, dan begitu juga dia baca surah lepas pada tahiyah itu baca riyah juga. Kalau ada surah tu qul huwallahu ahad atau surah panjang tu baca riyah jelah. Fi jami'is subhi, baca riyah dan baca qul tu di semua rakaat sembahyang subuh. Fi jami'is subhi maknanya di semua rakaat sembahyang subuh. Wa ula wal isya'i wal maghrib, dan 2 rakaat isya dan 2 rakaat maghrib. 2 rakaat dalam sembahyang isya dan 2 rakaat dalam sembahyang maghrib kita diminta baca riyah dan diminta baca dia surah. Maka dalikal munfarid. Itulah kedudukannya Allah SWT. Kalau kita sembahyang saja yang tidak diimam pun, maka keadaan baca dia dan qul itu serupalah. Baki lagi benda Abah sebut itu, iaitu bapa malam ni sembahyang malam baca dia, sembahyang siang baca qul, zuhur dengan asar baca qul, kerana siang wari isya subuh baca dia, kerana sembahyang malam itu kerana apa? Sedangkan elak bagi baca derah dan baca qul jami' hari itu tak ada dah ni. Elak baca derah sembahyang malam jami' hari itu ialah kerana orang kafir ni balik rumah belakang. Dengan demikian bila mu masuk rumah aku masuk rumah, mu masuk lubang aku masuk lubang tak. Bagi orang Islam jami' hari itu nak baca derah tu tak apalah Quran ni. Waktu malam kerana masing-masing balik rumah belakang. Suami dia nak baca derah juga. Tak boleh maruh dia kafir. Kalau orang kafir Mekah ni bila orang Islam baca Quran dia reti. Dia reti gapo ayat dalam Quran tu, gapo makna dalam Quran. Bila dia reti makna dalam Quran ni, dia kebetulan makna tu tak kena nyanyi dia, maka dia marahlah. Kita ni usahakan apa baca dia setara mana pun tak ada kata apa. Kalau reti tak reti pun bagi Allah ni usahakan orang kafir orang Islam diri tak madu. Orang kata zaman itu, dia dengar Quran itu, dia tahu bahawa Quran tak boleh. Kerana orang Islam ni, dia tak kata raja. Dia kata dan dia buat. Ada sebab itu dia raya. Dia ni, usah orang kata, orang Islam pun dia tak kata apa, tak buat apa, tak buat supaya dia kata. Sebab itulah bila kita ada radio, buka radio, stesen Yahudi, ambil stesen Amerika, ambil stesen putih seluruh dunia mana lah ni pun, bahkan stesen komunis Rusia pun kita boleh dengar pagi-pagi tu baca Quran. Indal masjid lah dah semua sekali. Kalau sekadar baca tak ada apa lah ni, kerana dia tahu dari Islam tak tahu Quran. Baca semata-mata baca untuk nak belagu, untuk nak lah. Jadi soalnya lah ni, adakah dengan sebab bila orang kafir tidak marah daripada kita ni, maka kita boleh baca derah rakyat semayang zuhur semayang asar. Semayang zuhur boleh baca derah ada kolon. Kalau baca derah orang kafir tak marah kolon ni. Lalu gimana? Asar boleh baca derah lah ni, kalau baca derah orang kafir tak marah.
Jawabnya tak boleh juga. Kerana yang pertamanya masalah sejarah. Masalah semaya waktu Nabi yang itu dah tidur. Waktu Nabi yang itu, walaupun mula-mula start teki orang kafir marah, tapi lepas pada orang kafir tidak marah pun, dia semaya begitu juga. Tidak kata juga. Jadi dengan sebab Nabi sendiri tidak ubah keadaan, maka semaya ni kita nak buat pandang tak boleh. So jawab dia. Jawab yang keduanya, walaupun orang kafir tidak marah dalam kita baca derah Quran, tetapi tidak terjamin bahawa kafir tidak marah terus-menerus. Tidak terjamin bahawa orang kafir ini tidak akan marah kalau kita baca Quran derah dan dia dengar. Tidak terjamin dia tidak marah terus-menerus. Kerana boleh jadi satu masa kelak orang kafir akan marah kita bila dia dengar kita baca Quran sehari derah. Kerana ketika tu waktu dia marah tu boleh jadi kita tu tergerak ke Islam ni berkembang dah sedunia. Dia orang Islam sikit lagi dia tidak baca saja dah Quran ni. Dia baca dan dia buat. Dia nampak dah cara-cara dah tindon. Dia ni mulai dah keluar ke Islam, perkembangan Islam dan kebangkitan Islam ni mulai berkembang dah. Dan tiap-tiap orang Islam dah ni mempunyai cita-cita dah untuk nak buat benda yang dia baca. Jadi kalau duduk dalam keadaan ni, tidak mustahil setiap abad 50 tahun, 90 tahun, 100 tahun akan datang. Kalau kita semua ni dia kita boleh baca molek subuh molek, maka benda harakah Islamiah akan berbuat ke Islamiah ni. Satu masa kena orang kafir akan marah mati pula pada orang Islam bila orang Islam baca Quran. Ini yang demikian ketika tu apa nama ni nak baca derah memang tak boleh lah sehari. Hak malam ni balik rumah aku balik rumah maknanya. Dia orang panggil tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Makna hari ni dia kata aku gila di atas manusia. Kehidupan dunia ni aku gila. Baru ni dalam 400 tahun baru ni orang Islam lemah. Pakat tidur belakang. Dan ada kehormatan yang tidur ni dia akan tidur terus. Dia tak jaga-jaga ni. Dia ni mulai orang Islam jaga. Sama ada dama gerak, sama ada dama tak gerak, sama ada dama marah kawan jaga, tak marah kawan jaga pun orang Islam ni jaga-jaga. Ada nampak bercula-cula orang Islam terbuat benda yang diajar oleh Allah dalam Quran. Itu dia. Azan ni lain sikit pada Quran. Kerana pertamanya azan ni semata mengandungi klaim dia orang tahu belaka tidak wahyu dari langit. Orang tahu belaka benda ni tidak wahyu dari langit. Benda ni hasil daripada mimpi. Maka bisa dia diklaim orang kafir ni tidak berapa panggil, tidak berapa pedah sangat. Ada pun Quran ni orang pertama orang tahu belaka benda dari langit wahyu. Yang keduanya Quran ni walaupun kita sini duk baca hak benda, tetapi ada saat-saat tertentu orang ni baca ayat tak senang mau kata dengar tu. Iaitu macam kita kata ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'minina ala qital. Hei Nabi, hendaklah kamu beri semangat pada orang ini supaya perang. Jadi kalau sekarang baca ayat ni Allah semaya, dengar dia kata tak kesenang sikit dia. Itu dia duduk. Jadi ada sebab tak tertentu. Azan dia nak hak jelah. Masalah setengah-setengah. Awak nyanyi pada azan dia kata ada lagu lain dekat orang Melayu. Nak sembahyang dia pusing lagu tunda je. Itu satu ajakan tak tahu lah kalau bagaimana pun. Begitulah dudukkan dia. Yang kedua, kalau kita nak jawab yang ketiga pula orang band ni dia ada lagu. Lagu yang menyebabkan kadang-kadang orang terlupa nak ingat kepada ajaran lebat. Tapi Quran ni bila orang semaya, orang baca lah semaya, orang tidak berlagu setara mana. Tak berlagu luar semaya, tu bila dia sendiri dia betul ilmu, dia tak berlagu setara mana. Jadi sebab tu bila dia tidak berlagu setara mana, maka dia orang takak makna dalam bacaan. Tidak ada gaya nak dengar lagu dia tu. Tak kata tu. Wa jahara biqawli amin fi salatil jahriyah. Dan dia baca derah dengan kata amin ketika sembahyang jahar. Ketika sembahyang jahar amin itu derah lah. Wa kadal ma'mum wa yaqrunu al-imam ta'minahu bi ta'min al-imam ma'an la taqiban. Dan tu imam dia baca amin sekali dengan amin imam apa ni ma'an sekali la taqiban, tidak suku-suku tidak.
Tidaklah amin tutup imam kata dia habis baru amin untuk makmum balik pun tidak. Bahkan amin dengan amin makmum serta. Dan dalam masalah amin ini kita kena ingat lagi lagi, iaitu Nabi ada sebutlah hadis lain, fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati wa yufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kata bila tu imam baca amin, maka mu kena amin sama. Kerananya waktu mu amin ni jangan tutup mu suara ya aminnya. Ada lagi makhluk lain, kita panggil makhluk halus, ataupun kita yang di agama ni panggil malaikat. Malaikat pun tu amin sama. Waktu kita duduk semaya itu, malaikat ada sama sekali kita. Dan bila kita kata amin, maka malaikat tu kata sama. Nabi kata maka sekiranya mu kata amin itu kebetulan kena bersekali dengan amin malaikat, maka Allah Ta'ala bangun akan apa dosa. Jadi sebab tu lah kali dana sini namanya dana tika-tika tu awal apa tika tu ini lah contoh kita main dekat amin dia kali akak sedih lah amin kata tu kau keseronok boleh jaga masjid ke amin tu maka dia kena sekali nak amin sekali dengan orang apa tak tahulah. Walau bagaimanapun satu cara yang tidak boleh kita dekat tu ini nak amin baru kita akak sedih atas alasan reti, atas alasan nyata. Kalau bayar masalah reti nyata tidak ada masalah tu ini pun betul juga. Tu ini pun nyata juga. Dia awal ayat deng dari semua tu ini tu sekadar dia betul juga. Dia masing-masing masalahnya nampak tak nampak. Setengah orang tu dia nampak bahawa bila kita wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dia kata bila orang lain baca Quran mu kena dengar. Hak kamu baca Quran, tak payah aku suruh lah. Masalah dan dengar itu kalau orang baca Quran itu kena dengar supaya kamu dapat rahmat. Jadi sekarangnya tu ini itu baca Quran sekali, baca tahu, baca berapa sekali. Ya soalnya kewajipan kena dengar. Tapi bila kita tidak akad kedua sekali tu ini, maka dengan sendiri kitanya tidak rizak jiwa kita ni tidak dengar tahu tu ini waktu tu ini baca tu. Kalau bila kita tak akad kedua dia kita tak lain telinga kita hati kita. Sebabnya ayat Tuhan kata bila Allah baca Quran kena dengar. Jadi sepatutnya bila tu'ila akad kedua kita akad kedua sama lah. Kerana bila kita ikat diri kita dengan semaya, maka dengan sendiri telinga kita, hati kita tertumpu pada bacaan yang dibaca oleh tu'ila. Maka dengan sendiri kita dengar dengan sepenuh. Dan daripada dengar itulah kita dapat rahmat. Kita fikir semua kena dapat rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Tuhan ni sahkan nak dapat rahmat Tuhan ni semua. Nak dapat benda yang kita dicari sendiri ni payah sekali. Kita mengaku dah dapat ubi. Tak betul. Kita kena pisah nak dapat buah. Kita kira benda ni benda kita boleh pisah. Nak boleh ke ubi boleh kita pisah. Nak boleh ke buah boleh kita pisah. Banyak benda yang kita suka boleh pisah. Benda-benda yang kita biasa bercakap boleh pisah sendiri. Tak boleh. Tak betul ni. Kadang isi tak ubi tak berisi, pisang tak buah, berik latar gitu-gitu. Jadi benda yang kita bercekok boleh buat tu kadang-kadang tak boleh. Kita buka kedai nak cari itu. Kadang-kadang rugi tak betul ni. Jadi benda yang kita boleh kira sendiri tu payah tak nak boleh. Ini kan rahmat Allah Ta'ala yang payah kita nak kira. Lain daripada tu, lain dia tu. Lagi payah. Jadi lihat demikian bila Allah Ta'ala kata kalau nak rahmat aku mudah dengar kalau baca Quran. Tidak kau ini pakai satu peluang yang baik bagi kita untuk dapat rahmat Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita tolak bolak-bolak gitu. Nampak doa kita ni orang panggil nolak tu. Ada tu lalak. Ada tu lalak baik kalau tu kata. Jadi dia mula ni pisah. Beli tu lalak kendak. Tetek muka. Tetek gapa nak suruh. Orang panggil sama. Kau dapat tu apa gapa. Ini hak boleh free. Maka kenapa kita menolak? Yakuna lil-imam fil qiyam salatu sakatati. Yang kedua kata dia kewajipan untuk imam juga bahawa tu imam dalam masa dia di dekat qiyam ni dia kena berhenti 3 kali. Ada tempat dia kena berhenti 3 kali dalam masa qiyam, dalam masa dekat qiyam. Ulahunna idza kabbara li du'a al-istiftah. Yang pertama tu imam kena duduk dia jangan baca riyah maknanya. Jangan baca riyah bila dia takbir untuk doa iftitah. Bila dia takbir, bila dia baca lagu takbir, bila dia baca doa iftitah. Bila saat doa iftitah tu
Bila siapa baca doa iftitah, maka dia kena diam. Dia jangan ayat 3 jangan dia baca lalu tu kata. Jangan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, jangan. Dia dulu tu sambil baca iftitah, tujuannya dia kepada orang lain baca jika dia baca iftitah sama. So, yang keduanya wasaniyatu idza faragha min al-Fatihah. Yang keduanya hak ni kebanyakan kita ini kita tidak amal. Hak yang pertama tadi banyak kita ini kita amal. Allahu Akbar dia tak baca doa. Kenapa dia itu terlibat dengan baca iftitah juga. Hak yang kedua ni idza faragha min al-Fatihah, iaitu bila dia sudah baca tahap. Bila waladdallin amin, kemudian juga dia sekejap. Dia keluar kepada orang belakang baca tahap. Jangan waladdallin amin, ya sudah amin tak selalu bismillahirrahmanirrahim, jangan. Kalau buat lagu tu ayat itu ini tidak bertanggungjawab. Tidak bertanggungjawab. Kalau tanggungjawab dia kena dia juga sekejap lepas pada amin tahap dia. Wasalisatu idza faragha min as-surati qabla an yarka'a wa hiya akhaffuha. Yang ketiga yang kata dia ialah bila dia sudah habis baca surah. Sudah sehingga dia baca kuliah, kuwadduha, kubgapo, apa saja ayat yang dia baca, belum daripada dia rokok, dia kena duduk sekejap. Wa hiya akhaffuha, dan saktah ini atau diam ini ialah diam yang paling sekat. Sekejap dia betul. Jangan seperti kata-kata lakum dinukum waliyadin. Tak tegak terus. Allahu Akbar. Tak betul itu je. Jangan. Dia kena buat lakum dinukum waliyadin. Berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Wadhalika biqadri ma tanfasilul qira'atu anit takbir. Sekadar yang belakang boleh cek bahawanya surah ni habis dah. Belum daripada Allahu Akbar turun rakaat, dia yang biasa surah ni habis dah. Masalahnya belum. Ada kadang-kadang yang balik punggung tak tahu, dia tak ingat sikit abu. Baca hak tu ina baca ni, sekian dia tak tahu. Kalau kita baca Wadduha, boleh jadi yang belakang ceng, siknya sekat ni misalnya. Baca Alam Nasr, orang ceng. Tapi kalau kita tu ina, dia ambil baca ayat yang tu makmum tak lagi dengar. Supaya dia baca ayat tengah-tengah misalnya. Tu makmum tak lagi dengar sikit abu. Tetapi maka tu makmum ni tak tahu ayat ni sekian dia tak tahu. Orang yang mikir, kalau dia sambung jadi di antara ayat ni dengan Allahu Akbar rakaat, maka boleh jadi tu makmum belakang ni simbol. Allahu Akbar, hak tu imam sebut saat ni, Allahu Akbar takbir intiqal alaf bawah. Kau Allahu Akbar dalam ayat Quran. Hak sambungnya daripada ayat-ayat hak tu imam dia baca sama. Tak di sana. Itu masalah. Jadi, bila kita habis ayat, belum daripada rakaat, nak kata Allah Akbar tu berhenti sekejap. Sekadar yang tu makmum biasa, ayat habis tu. Kemudian bila tu imam kata Allah Akbar, maka tu makmum tu sudah Allah Akbar ni, Allah Akbar bukan sambungan daripada ayat tu. Bahkan Allah Akbar tak kebik untuk kalah untuk rakaat. Jadi kesiapkan jiwa tu makmum ni ada, tidak sambung dengan. Kata dia. Fakat nuhiya anit ta'jil fi, kerana ada hadis yang melaya kita ni, apa nama dia panggil, menyediakan dalam jabria, dalam takbir. Jangan jadi, dan ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi kita layan tu imam ni sambung Allahu Akbar untuk rakaat tu sekali dengan baca ayat. Dia baca ayat kita pada tadi. Jadi ini kalau kita kata dia, sebiarlah bagi tu imam kena berhenti 3 kali dalam dia. Yang pertama lepas takbir ihram, dia kena senyap dengan baca lalu. Dia keluar pada yang baca iftitah, dan dia tu apa namanya boleh buat baca iftitah. Yang keduanya lepas pada dia amin. Pada amin itu senyap lama sikit, dia keluar pada tu makmum baca iftitah. Yang ketiganya habis dia baca surah, jangan sambung Allah Akbar untuk rakaat yang jangan berhenti sekejap, senapah ke belakang terus sekali. Disiplin maknanya. Kalau itah pada amin rakaat lalu, itah pada amin tu kalau rakaat lalu, yang pertamanya peluang bagi tu makmum baca Tuhan tak ada lah. Sedangkan tu makmum ni wajib baca Tuhan. Tidak.
Bila tu imam rokok Datuk makmum tak baca Fatihah lagi, maka tu makmum ni mau tak mau dia kena baca juga barang wajib kat dia. Ketika tu perut dia nak ingat Fatihah lagi, dan perut dia duk benda takut tu imam dia belah balik. Pada belah balik tu dia buka tak dah habis tahun aku. Siapa dia boleh kan? Jadi ketika tu imam dia tak boleh buat lagi tu. Tu imam ni tanggungjawab di atas masalah orang belakang. Jadi sebab itulah al-imam dhani. Tu imam tukar jami. Gapo salah selih tu makmum belakang ni dia je jami betul Tuhan akhirat kelak. Itu salah selih hak tu imam hak dia tu makmum buat sendiri. Hak tu makmum buat sendiri ni tu imam kena jami akhirat kelak. Apa kata kalau salah selih hak semula tu imam buat nah ya. Maknanya kesalahan berpunca daripada tu imam lah. Perut lah dia tu imam mikul. Itu dia. Masalah tu imam tak sedap bubuk mana. Masalah jadi tu imam tak sedap bubuk mana. Sekat-sekat boleh tak sah. Kalau kita sebut hari ni. Kecuali kita yakin dah. Bahawa dia nak mari dalam sebuah balasan ni. Tak ada bahawa lain yang lebih reti, yang lebih mengaji, yang lebih warak gapo mulakan aku lah kita kiranya. Tidaklah kerana menjadi apa dak. Kalau kira mengaji banyak aku, kira reti banyak aku, betul ni aku kan tak ada suruh orang lain. Maknanya tak dia lain ya. Tapi kalau mana orang lain yang kita lebih kurang je, tiba-tiba kita tak nak pasal awal lagi nak chatting itu, itu jangan tak boleh cari pasal ada rasa. Sebab kita baca hari kita mudah-mudahan. ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا الفاتحة. ولا يقرأ المأموم وراء الإمام إلا الفاتحة. Kata dia, tu makmum tak usah baca lah balik punggung untuk imam ni kecuali Tuhan sekali. Tu makmum tak usah baca lah di belakang tu imam kecuali Tuhan saja. Wa illam yasma'il ma'mum fil jahriyati li bu'dihi. Habis kata. Kalau dia kata dia wa illam yasma'il ma'mum fil jahriyati li bu'dihi. Tapi sekiranya tu makmum ni tak dengar gapo sekarang tu imam ni baca gapo. Fil jahriyati dalam semaya jahar. Dalam semaya jahar, semaya murid usah subuh. Tapi li bu'dihi baca dia jauh doa dengan tu imam. Sebab dia duduk jauh doa dia tak dengar tu imam ni baca gapo, dia baca tiang lagi. Kau baca surah dah. So, aukana fi surriyati ataupun ketika semaya sur. Apa namanya zuhur dengan asar. Ketika tu bila sebab semaya sur kita nak agak tak boleh. Tu imam ni habis dah qada lagi. Ketika tu fala ba'sa bi qira'ati as-surah. Ketika tu tak apalah kalau kita ni baca tahus sekalinya surah. Kalau semaya jahar. Apa nama ni? Nak dengar tu imam baca gapo, tak dengar, boleh jauh. Tapi kalau pada duduk saja doa dan kita pun tak dengar gapo sekarang, baca dulu lah. Kuliah, wadduha, baca dulu lah kata dia. Kalau semaya jahar. Kalau semaya sur, kalau lagi dulu kita baca surah lah. Kerana kita tu tak tahu kita nak agak dia baca habis atau tak baca habis lagi, dia tak start, dia tak pakai selalu. Nanti dia baca, kalau kita tak dengar, dia semaya sur, semaya zahur dengan asar. Kalau semaya malam je ni kita boleh kekal juga amin tu bunyi jaga. Bila amin bunyi jaga kita cek entah ada amin juga, kita baca lah tahu. Entah ada baca kita duduk saja doa ke imam baca lagi ngomong baca gapo tak tahu. Nak bayar dengan saya pala tak dengar juga. Dia tak baca dia. Tak apa. Dan masalah baca balik punggung tu amun nak sebut juga benda hak mudah sebut sak mudah iaitu tak usah baca riah lah. Tak usah baca riah. Ya, atau terganggu orang lain jangan. Kita baca sekadar yang telinga kita dengar. Sekadar. Bukan mesti dengar semati. Ya, baca setara ni kalau tidak kena jaga, telinga aku dengar ada. Asal ada sudah lah. Nak bari degah yang orang lain nak setia kita dengar, jangan. Nak supaya nak sepak dia. Nak sepak atas air kan, nak mak saja, jangan. Main dia betul. Lidah kita gerak, mulut kita gerak, dia butuh huruf. Bukan tujuan nak suruh dengar semua di telinga tak. Sekadar telingamu dengar setara ni cukuplah. Nak berisi setara mana, nak belajar setara mana dah dia. Tapi jangan berada di atasnya dia.
Kalau terganggu orang lain. Kita membaca itu mendahului lima kan? Tak apa. Dia ada setengah ulama dia suruh kita baca tah demi lagi ada. Baca tah orang kata doa iftitah. Sudah Allahu Akbar tegak, payah baca lalu tah, tak ada apa-apa. Ada orang yang boleh. Dia Imam Ghazali sebut begitu dalam kitab dia. Jadi kita sini kita baca tah pada walam dalil. Waktu doa iftitah tu kita baca iftitah sama. Tapi bagi yang setengah-setengah ulama kata situ lagi. Bagi ulama yang membolehkan kita baca tahah lepas pada takbir lalu ketika orang baca wajah tu, maka wajah tu kita ni kita baca belum pada takbir. Waktu kita ngaji mula-mula kita ada kan, mazhab Maliki khususnya, mazhab Maliki dia letak iftitah dia belum pada takbir. Dia tengah nak siap sedia akad takbir tu situ lagi. Wajah tu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Ani sudah setelah wajah tu wa ma'anal inna salati habis ingat bawa Allahu Akbar. Itu dia. Ada cara dia. Dia dari segi hadis, dari segi dalil sedap dia. Dari segi dalil sedap dia. Kita dah cakap. Kita membaca wajah tu wajhiya lillazi fatara as-samawati. Makna kita wayak kita aku. Mu duduk atas kau dan mu duduk tengah tumpu ke sepenuh mukamu, tubuh badanmu, hati perutmu, gapus, tulang semalam dan di darahmu, orak sarapmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wayak kita bahawa aku, di tubuh aku, hizat aku, mu kena reti bahawa lo ni, mu duduk cacah ni, mu duduk tengah berdekatan dengan Tuhan. Jadi bila kita baca, bila kita puati habis segala hal kita baca, ibarat kita bakit, kita jati ke diri sendiri. Tak boleh tak Allahu Akbar. Tak bolak geteng kita dengan Tuhan. Keping dia bila kita baca kitab dia. Dan kita baca keping dia. Air makan kita. Amal salat makan lah. Dia bakal kalau amal keping salat tu bakal dia makan juga. Bila kita Allah Akbar je. Allah Akbar. Baru sudah Allah Akbar. Dia baru nak keping. Keping gapa Allah Akbar. Allah Akbar ni musmaya je. Bila musmaya dia tak payah keping. Dah keping ni bila pada musmaya. Supaya hati ni bolak gata dengan Tuhan. Siapa yang mengelak dulu lagi. Ada siapa yang mengelak habis ni bolak gata dengan Tuhan. Baru Allah Akbar tak sejuk kita ni. Sedap balik dia. Allah Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Lalu kata dia. Itu mengaji para hadirin semua merupakan ilmu kita dan sekadar benda sekadar lagu tu para hadirin semua tak payah kita cari mengaji secara mana boleh para hadirin semua amal selalu kalau biasa nak amal tapi jangan sampai fikir bala-bala ke diri kalau makna kalau orang lain baca wajah tu awal kita baca wajah tu ke dia pakai kita buat balahnya dia kita buat lawan balik kita sipu bulu mata ada pasal-pasal dia nak sipu bulu mata abang Amba wayak agama wayak apa ni mazhab banyak. Nak suruh adik kakak beri sikit. Nak suruh fikiran ni beri sikit. Bila beri sikit kalau kita beri bayar lain orang ajar pun tidak kali nak bayar. Tapi kalau otak kita ni opang kemah kemi tak beri sikit abu bila mari hak lain bunyi lain cenah lain celah tinggi nak bayar. Sungguh orang tu balas ngawen ni. Tak ada pasal-pasal. Jadi insya-Allah dengan kita dengar banyak-banyak gitu tu maka kita hati kita akan syarhus sabr. Hak kami Rabbi syrah li sadri. Hei Tuhan ni tak lapar dada aku. Bila dada kita ni lapar, orang kata guana-guana aku tidak gaduh nak bagi muka. Moga dada kita lapar molek. Rumah lapar. Bila rumah lapar nak masuk kursi ke masuk meja koyok belanga tidak ketak moga rumah lapar molek. Tidak gitu. Baik. Kita tiga ayat ni. Kalau kita tak cukup tiga ayat, tiba-tiba kita nak rokok macam baca surah 3 ayat. Ya, sekurang-kurangnya. Kalau kita nak baca surah 3 ayat. Dia tidak mesti. Tidak mesti. Kita baca surah ni tidak mesti 3 ayat. Dengan arti kalau tak cukup 3 ayat tak jadi, tidak mesti. Cuma itu afdal. Dengan arti kalau kita baca 1 ayat dan kita cari ayat yang pandai sekali dalam Quran dan ikut ulama kata ayat yang pandai sekali tu apa dia summa nazar dalam surah apa ni ya ayyuhal mudaththir kan summa nazar summa abasa basar summa adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yusar dalam surah al-mudaththir
Jadi kita waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nazar. Allahu akbar. Ada apa? Apa satu ulama atau guru besar masih dia buat nyanyi pada tu imam. Apa satu ayat. Maknanya dia dengan sebab gaduh doa, dia baca satu ayat. Apa ni? Fawailun lil musallina tu sekatu ke ayat. Sekatu ke? Ada ayat sekatu ke? Ada pula. Jadi seorang guru namanya Syekh Allahu Akbar. Ambo dah baca kitab dia baru ni. Ceramah dia. Jadi dia nyanyi pada tu ini ni tak dia mesti sendiri. Dia maksud kata dia kita ni buat terlalu amat banyak doa tahu ulama ni, maka bila mari terjauh ya, kita nak bacalah. Ada ulama kata tidak mesti baca 3 ayat, baca 1 ayat pun tak apa. Maka kita pun waladhdallin amin ya. Pasal tu juga fawailun lil musallin. Allahu akbar rakum. Sedangkan fawailun lil musallin makna habis kat sana. Semua neraka bagi orang semaya. Mana gitu. Apa nak ada kemunasabah mula baca ayat ni. Fawailun lil musallin, semua neraka bagi orang yang semaya. Yang muda tengah semaya. Ayat yang muda tengah pisah dia supaya tu neraka. Nasabah kamu. Jadi mu baca ikut cerita, tak ada itu. Ikut sambar, ikut cerita gitu. Mana boleh jadi tu ini begini. Jadi memang gitu. Kita maknanya tu dia orang nyanyi kat radio. Dia orang Mesir, orang Arab. Reti. Bila reti pun sebab setengah tu email ni orang panggil jadi tu email tu tradisi ya. Pelanggar jadi tu email dia. Orang baca berlaku lagu ni, aku baca kata. Walaupun ayat tu habis tak comel lah bunyi sekaligus. Kalau ayat ni bersambung. Ayat ni bahasa bersambung. Musallin alladzina lah ni sifat ni tak boleh buang daripada masuk. Sebab kita fikir kat dia. Kita kata kita nak royak suruh dia beli ikan kembung. Ikan yang bernama kembung. Bukan sebagai ikan. Tapi buat gaduh kita beli ikan. Tapi dia balik ke kering ke gabak pelata ke malu. Kenapa? Kerana kita tinggal sifat ikan yang bernama kembung. Kita nak ikan kembung. Tapi dah lama, ikan maka ikan. Awak balik ke bini kau malu. Lala dia bawa aku pula. Gitu dia. Begitu kata fawailun lil musallin. Allahu akbar. Jadi alladzina tu tinggal. Sebagaimana sebuah neraka bagi orang semaya lala. Kalau semaya yang lala baru neraka. Tapi ni tak sebut orang lala. Ni pakai pukul kata belakang. Semua orang semaya masuk neraka belakang. Apa boleh jadi kena lagu ni? Allah. Asal satu. At-takhfif. Kalau yang ketiganya. Asal satu ambil tuan ni. Ulahunna. Ambil daripada 3 ni. Tanggungjawab orang baca ni 3. Yang pertama baca Qur'an, yang kita, yang keduanya untuk iman itu kena ada 3 perkara. Yang ketiganya at-takhfif. At-takhfifu awla siyama idza kasura al-jama'. Yang ketiga yang kata itu iman itu at-takhfif. Baca dengan ringkas. Baca apa panggil takhfif nak kuatnya. Baca pendek lah. Baca pendek tu lebih awla, lebih lagi bila jumu'ah tu ramai. Bila tu makmum ramai. Bila tu makmum tu ramai, kena baca rekah. Baca pendek kan lagi. Pendek tu ukuran Melayu. Pandok panjang tu ukuran. Ukur jangan ukuran Melayu, ukur zaman itu. Pandok panjang ni ukur zaman Nabi. Nabinya hok pandok tu setara mana pandok, hok panjang setara mana panjang. Pasti dia hidup. Jangan buat pandang pun. Tengok sekali lagi dia sebut. Dia qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin-nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dhal hajah." Nabi kata bila seseorang semaya dengan orang lain. Idza shalla ahadukum bin-nas, bila seorang manusia semaya dengan orang lain. Arti semaya beriman lah, semaya bermakmum.
falyukhaffif, maka tu imam tu kenalah semaya rekah. Kenapa? Fa inna fihi mudha'ifa wal kabira wa zal hajah. Kan dalam ramai-ramai tu makmum belakang tu ada orang dhaif, orang dhaif lah, orang letih, wal kabira, orang tua, wa zal hajah, ada orang ada hijau. Wa idza salla li nafsi falyutawil ma syaa. Jadi bila dia semaya untuk diri dia seorang, semaya soyalah, semaya tahajud ke semaya gapo, panggil semaya soya itu, falyutawil ma syaa, maka silakan dia boleh panjang sekali hati dia. Wa qala salawatullah alaihi ma'ad, iqra surat tasabbih was sama'i wat tariq was syamsi wa duhaha. Tengok ni. Tengok ni. Seorang sahabat nama Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kedua Tuhan dia ni jadi keinginan balasa. Dia semaya murid. Dia semaya murid ni. Dia semaya murid ni baca ayat panjang. Bila ayat panjang kebetulan dalam ramai-ramai keinginan tu ada seorang dia nak balik jauh lagi. Siapa balasa dia tu semaya dulu. Baca ayat sotong ni baca ayat panjang. Tak salah hambanya dia baca ayat. Sudah kau berapa? Sudah. Kalau ni sebab tu nak berhenti, bukan dia. Tidak nak berhenti, rumah dia jauh lagi. Jalan itu bukan ada kereta apa. Dapat balik jalan kaki ataupun jalan kita. Lalu asalkan dia bagi mengadu hak Nabi. Mengadu hak Nabi. Mengadu hak Nabi, Nabi mahu. Nabi mahu kepada Mu'az. Afattanun anta ya Mu'az. Musuh kau buat kacau ke Mu'az. Jadi Nabi mahu kepada Mu'az. Serta Nabi ajar. Bila mulut semaya esok baca apa? Baca sabbihi. Sudahlah. Sabbihi itu sudahlah. Tinggal amun ni. Tidak kata, apa baca panjang, baca wadduha sudahlah, baca kuliah sudahlah. Dah, baca sabbihi. Sabbihi itu lagi Nabi panduk tu. Kita sini sabbihi tu ilmu hayat tak ada baca kata-kata. Kenapa panjang itu? Dia Nabi ni dia ajar ke orang hok suruh panduk ni baca sabbihi. Sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa wa sawwa. Atau was-sama'i wat-tariqi. Was-sama'i wat-tariqi ni jalan betul mata ke ilmu dia sini baca. Was-sama'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmu thaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Panjang ayat ni. Tapi bagi Nabi baca hak ni sudahlah ilmu panduk tu. Dia kita je panjang benar tak ikat nyawa dah ni. Tak pas nyawa ni. Was-syamsi wa duhaha. Nabi kata baca hak ni sudah. Apa dia baca panjang gitu mu? Baca syamsi wa duhaha sudah. Tak usah suruh ha tu jaya juga kita semua baca. Dia mai tabat tiada. Kuliah tabat tiada. Sebab amak kata sembahyang masalah amak ibadat khususnya. Sembahyang benarlah kan ya. Amak ibadat kau berapa bila timbul selisih, bila timbul telagak, jangan kita duk pakat. Orang buat lagu ni belaka jangan. Bila timbul telagak, atuk belaka. Demo senyap, kawan senyap, ambil hok ini hok asal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kayu pengukur. Itulah kayu pengukur kau panggil gapo. Situ duduk. Bila ambil waktu tak besar belaka. Demo pun tak tahu aku tak ambil waktu tu. Masalah ibadat, nikah, kahwin, jual beli, politik. Hak kita tak gelan para hadirin semua sekali-kali nak selamat dunia akhirat. Balik ke Nabi, ya senang balik. Kawan pun senang demo senang. Tapi kalau demo paksa turut kawan paksa turut demo. Tak usah sama. Demo panah hati kawan panah hati demo. Jadi malah dia jadi panas lagi. Tak usah demo, tak usah kawan. Ambil Nabi. Baru sah. Tak usah juga dengan Nabi. Tidak boleh demo ke Islam. Ke lain. Ini menata kapi ya ni. Itu dia duduk. Ngurut Nabi. Tak usah turut juga. Gapo. Dia bobo lah mengaku Muhammad jadi Nabi. Lepas tu demo. Kalau jadi Nabi senang kan. Tak usah. Tak tu. Tengok ni. Wa ma wazaiful arkani fasalasa. Awwaluha an yukhaffifa ar-ruku'a was-sujuda fala yazidu fi at-tasbihati ala 3. Itu habis masalah baca. Masalah ruku' pula ada 3 perkara yang tu imamnya nak kena ingat. Yang pertama rukuk dan sujud kena kena. Apa arti kena? Jangan lebih tasbih dia 3 kali. Tak kesal juga. Jangan lebih daripada 3 tu ingat tu. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim 3 kali, jangan lebih. Kalau lebih juga tu dikira panjang. Dan kita boleh lebih kalau kita sembahyang solat. Kita sembahyang solat tengah malam atau tengah hari gapo, kita nak 4 kali, 10 kali, 40 kali dah gila. Moga kita bebas untuk kita saja. Dan bila baca biar butir yang boleh sebut semua. Di malam nak sebut lagi biar butir.
Subhan Rabbil Azim. Kalau Subhan Rabbil A'la dia dukir Subhan Rabbil A'la. Sekira kau melihat kat erti tulis. Kalau melihat kat pun tak erti tulis. Sia kau Melayu kau gapo nak usah. Jadi itu dia duduk. Jadi gaduh. Asaliyatu fil ma'mun ayyam bari alla yusabiq al-imam fi ruku' wa sujud. Yang keduanya apa ni tuk makmum saya dia jangan berlomba dengan tuk imam baik masalah rokok sujud. Berlomba tuk imam dulu kemudian tuk imam jangan. Apa nama kerja kita pergi rokok dulu, apa nama kerja kita pergi sujud daripada tuk imam. Sedangkan nak sudah dulu tak ada juga kita. Kalau tu kita buat dulu kita sudah dulu tak apalah. Tapi pun dapat tanya salah, kita tunggu dia juga. Tak ini ni. Dia tunggu dia juga apa nama kerja kita awal-awal lagi cepat dulu pada dia. Bal yata'akhir. Fala yahwi lis-suhani dia duduk. Fala yahwi lis-sujud illa idza wasalat jabhatul imam ila al-ardi. Maka tak usah dia yahwi maknanya turun. Maka hendaklah tak usah dia turun tubuh dia untuk sujud kecuali setelah dari itu imam tetap molek di bumi. Sapa di bumi. Sapa tika kan. Selagi dari itu imam tak sapa tika tak usah turun. Tak usah kita turun tubuh sujud. Wala yahwi lirruku' hatta yastawi al-imam raki'an. Begitu masalah rokok, tak usahlah dia turun ke rokok, tak usah dia rokok, tak usah dia punah diri dia untuk rokok, kecuali itu imam rokok molek. Bila tu imam rokok molek, barulah tu makmum, rokok molek. Gua ni nak tengok orang semaya kemah molek. Orang India juga. Orang India, Pakistan kat Allah. Dia tak sekali popok dia. Tidak cak lawa seperti kita tu. Tak tahu guano lah orang. Jadi dia ajar orang dia molek. Sekadar yang mau duduk. Lama 4-5 tahun, 9 tahun mau duduk India, Pakistan. Tidak ada belah mana. Hak tu guru dia ajar. Tidak ada kata nak panggil budak sore-sore. Ada. Tapi dia sebab budak duduk tengok hak tua tu bayar lagu tu belakang. Aku duduk. Dia sebab budak-budak tengok hak tua tu duduk bayar lagu tu belakang. Dia tidak sujud malaikat setelah gani. Dia tidak rokok malaikat setelah gani. Maka budak-budak macam itu terturut-turut sama. Itu dia itu. Kalau budak ni dari segi ilmu pendidikan. Cikgu-cikgu memang dia bakal ada kursus juga lah. Budak-budak ni dia dengar nunggu hak dia tengok. Lebih daripada hak dia dengar. Kalau cikgu kau wayak ke dia, kalau cikgu kau wayak ke dia, sekali dia lambat nunggu. Benar hak dia dengar orang wayak ke dia nasihat apa dia lambat nunggu. Hak dia cepat nunggu tak iyalah. Dia tengok orang buat lagu. Dia tengok orang buat lagu mana, dia itulah budak-budak buat. Walaupun orang tak kata apa, tak suruh, tak layan tu, budak dia tidak akan buat. Walaupun kita tidak suruh sekali, tapi bila budak tengok orang tua buat, dia buat lagu. Walaupun kita tidak layan gapo pun, bila dia budak tengok budak orang tua tak buat, dia tak buat. Tapi itu dulu. Jadi mustahak kita ajar budak ni melalui perbuatan kita. Lebih daripada kita berkoyak dia lepeng, cereng. Kita gitu. So, dia ada hadis-hadis tak lain sebut. Hadis tidak cerita bahawa ada di antara orang yang sujud dulu pada tu imam, rokok dulu pada tu imam, bengah dulu pada tu imam ni. Ada orang yang Allah Ta'ala jadikan tubuh badan muka dia ni jadi muka lembu lah kita sini panggil, muka hemat, muka lembu. Di dunia dia pun ada tu Allah Ta'ala ubah kejadian orang menjadi tidak rupa, menjadi rupa lembu. Kau bahasa bengah dulu pada tu imam, rokok. Hak bengah dulu biasa, hak rokok dulu tak ada. Hak bengah dulu pada tu imam lagi. As-salisatu la yazidu fi du'a'i tashahhud ala miqdar at-tashahhud hadaran min at-tuwil. Yang ketiganya tak usahlah dia tambah dalam doa tasyahud lebih daripada qadar tasyahud kerana dia takut jadi panjang. Dalam masa tasyahud kita panggil tayak ya. Dalam masa kita baca tayak tu ada doa-doa tertentu. Doa macam-macam fashion lah. Jadi kata dia baca doa sekak hak tu sudahlah. Tak usah tambah atau hak lain-lain. Walaupun tambahan ni memang boleh. Tapi kalau nak tambah ketika musnah sudah. Jika kita semaya sunat nak baca berapa, nak doa berapa, selain gila. Bahkan dalam semaya lah saat kita berdoa habis molek sekali. Sama ada dalam rokok, sama ada dalam tayak. Dalam sujud atau dalam tayak.
Dalam rokok tidak begitu banyak doa-doa yang kita jumpa hak Nabi kita baca. Yang pun Nabi kita baca doa panjang juga. Kalau dia sembahyang sunat juga, semasa dia sujud dan semasa dia tahiyat. Tasyahud ujung tu banyak. Dia patut nak belah dengan Tuhan, patut nak merayu hak apa situ lah. Dan kita para hadirin semua bila kita sembahyang itulah, rebutlah keluar sembahyang doa. Khususnya ketika kita sujud. Ketika kita sujud. Kalau kita pandai hak Arab, kita baca. Kita buat sendiri. Kalau tak pandai hak Arab, kita cari doa-doa yang sedia ada dalam kitab-kitab mana kita kena doa tu ada. Kalau doa ada dah pun kita tak ingat dan kita pun ikhlas tidak pandai, kita duduk dia sebentar. Kita duduk dia sebentar, hati kita ingat pada benda yang kita nak doa tu. Biar Tuhan tahu hati kita duduk tidak. Duduk nyebut doa dalam hati kan. Hati dia tu. Jika itulah patut kita nak teriak, nak menangis, nak bernai mata pun. Tak adalah saat. Kalau menangis para hadirin semua, dia tak boleh dengan gugak-gugak. Dia orang tak jadi, teriak dengan gugak-gugak tak jadi. Teriak ni setelah kita belah kita dengan Tuhan. Dan belah tak jadi kalau tubuh kita tak duduk dia. Tubuh kita tak duduk dia, kita tak ingat kebetulan ni. Bila kita duduk dia rokok tu, sujud tu, kita ingat kesalahan kita. Kita ingat nikmat. Tak usah ingat salah lah. Gini dah. Ingat ke nikmat yang Tuhan beri kat aku ni begitu sekali banyak. Tapi orang panggil balas balik tak ada belah mana. Orang panggil balas Mekah. Balas Mekah tak ada belah mana. Tapi mengat Tuhan baiknya dengan aku. Jok pagi tadi, pas petang ni, jok kemarin, pas kemarin. Pas jok muda, pas tua. Sikit-sikit ya aku sakit. Sikit-sikit yang karus ni. Pas tak duduk nak suka. Sok mengadu merah. Ini merupakan nikmat. Apa yang tak dapat ditanding. Sedangkan orang lain di muka dunia ni mana hak tak boleh kenal sepuar kita, tak boleh kenal sepuar aku, tak boleh berapa sepuar aku. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dekat nak tidur, waktu letak batas atas pada dia, baca dalam banyak-banyak doa dia, alhamdulillahillazi awana wa kafana fakamala mu'wiya lahu wa la kafi. Kalau kita bermakna tu bunyi lekeh sangat, bunyi lekeh. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagi yang kita berasa lekeh ni hakikatnya berga benar kalau kita fikir. Alhamdulillahillazi awana. Pujilah bagi Allah yang memberi aku ni rumah sebuah. Padahal rumah Nabi tu kalau kira tidak ada rumah. Rumah Nabi dapat ke dia Selasa. Dinding dia tu dia buat daripada tanah. Ambil tanah, tambung, baru batu seketil dia sebagai batu jokong nak kemas sikit dia ni. Itulah rumah dia. Paling atas ni ambil apa daun sama, apa kayu-kayu. Bagi dia rumah dan dia syukur benar boleh setahun. Wa kafana, alhamdulillahi awana wa kafana. Puji bagi Allah yang memberi aku ni rumah sebuah. Wa kafana, dia Tuhan yang tahu aku. Nak makan boleh makan, nak minum boleh minum. Tidaklah kata nak makan tak ada. Kalau ada makan pun tak ada selera. Tak juga. Nak makan ada makan, dia ada selera pun. Ada makan. Lepas tu ada selera. Kalau makan saja, ada makan yang tu kata tak boleh dah. Tapi ada makan ni ada selera. Dia kadang-kadang ada selera, ada makan yang apa ada tapi nak tak boleh. Ada juga. Jadi bagaimana? Pelan wek tu, pelan sakok, kutuk gapo apa ambil cekuk. Ada juga. Ni makan yang apa ada, aku selera apa ada, pelan apa boleh. Lepas tu kadang-kadang pelan boleh masuk ke perut boleh sakit. Nak buruk pula. Sengok perut lah, kembur perut macam-macam. Alhamdulillah aku ngedok Tuhan. Pagi tak ada boleh makan tani, boleh makan selera apa ada, pelan apa boleh masuk perut segar tu badan. Para hadirin semuanya emak kau tidak bagian. Tidur duduk. Kita pergi hospital tanya dia, Allah duk hospital lemon. Tapi gapo awak cik? Nak makan tak boleh. Sudah. Nasi ada. Orang ni ada, orang duk ambil kau. Timu, gapo, lima, gapo apa. Orang lalak dia, nak makan tak boleh. Boleh buat. Umum pelana pitu, umum besar, batu dolar pitu, tamu-tamu. Tapi nak telah tak boleh. Aku nak telah tu, sakut ada benda sakut. Jadi, alhamdulillahillazi awana wa kafana. Fakamalla mu'wiya lahu wa la kafi. Banyak orang yang tak ada umur dan tak ada orang nak jaga. Tak ada yang tanggungjawab. Saya sakit situ, sengah sini, kan bergotu, kan rawak kenak, kan orang sabuk perut. Jadi aku dia kata Nabi, tidak lagu tu alhamdulillah. Jadi Nabi untuk kepala atas bata, tegak kerja mata rapat dengan mengenal nikmat yang banyak. Hak ni para hadis semua timbul saya kita punya Tuhan. Ya Tuhan tak dapat tengok. Nak dengar tak lihat jamu Tuhan. Kalau tak ada peluang saat-saat tertentu kita ni ke dunia ni, tak ada saat kita berhubung dengan Tuhan. Tak ada saat lah kita ni apa panggil nak baik dengan Tuhan.
Macam budak kecil. Budak kecil hak lon, hak jangan dia. Yang lon ni budak kecil, bangun pagi mak dia pergi kerja. Balik gelap. Hak dia tinggal ni apa? Botol susu. Hak dia tinggal je mene kokeng. Jadi akhir sekali budak ni, hubungnya dia dengan mak dia tak ada. Bila hubungnya tak ada, muka dia ribut, duk, dia mani, duk, duk orang lain belakang, orang lain pula kadang-kadang tukar 3 bulan. Akhir sekali budak ni besar tu tak tahu, dia nak curah siapa ni kemanian dia. Dia nak gatal dengan siapa, nak cakap dengan siapa, nak meraih hak siapa, tak tahu. Mak dia gara-gara jumpa malam-malam, jumpa pasal yang itu. Akhir sekali budak ni besar, dia buat saruk. Mak saruk, mak anak saruk, mak pada menyumpah anak. Kenapa? Waktu kecil hari tak ada hubungan. Tak ada hubungan. Masing-masing nak buat kerja berlaku, nak cari makan berlaku, tak arak ketuk lelaki seorang, tak arak apa. Akhir sekali masyarakat berpecah belah habis. Apa orang panggil? Gelah kemerah, tak tahu, tak ada usrah, tak ada keluarga, tak ada. Salahnya di kita. Salah di kita, benda betul-betul Allah Ta'ala buat betul susu kiri kanan. Dia kena susu sambuk, dia kiri susu sambuk. Tujuan nak suruh ribu anak, nak suruh pek anak. Bukan semata-mata nak suruh, nak susu jaduk. Di samping di susu tu juga timbul perasaan kasih seru di antara anak ini. Kok ni benda ya, orang kita duk nampak putih, tak nampak kasih seru. Akhir sekali anak tak, mak tua awak betul kan cepuh. Jadi anak tak sarut dia, mak buat sarut mak. Jadi akhirnya mak makan upuk curut ni, makan upuk curut dekat cepuh. Tak ada kasih sayang semua, tak ada. Amal tak bisa kecepuh tu bukan kecepuh saja. Tak sebagai umur 8 kebajikan orang tua. Kerana anak tak tahu kenapa. Jadi akhir sekali gitu. Ini berputar daripada kita tinggi doa sistem barat. Yang masing-masing buat kerja nak tahu sama rata, sama rasa, sama berapa. Akhir sekali, pipih boleh orang tak tahu lapan. Anak tak tahu lapan, kasih cerita tak tahu lapan. Pipih lah terdekat. Waktu yang buat comel tu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Baca doa dalam sujud boleh ke tak baca riwayat. Ya, doa ni pada asas dia. Kita nak baca riwayat pun tak apa, nak baca kuhur pun tak apa. Contohnya kebiasaannya baca dalam sembahyang tidak riwayat. Tapi kalau kita nak baca riwayat tak ada apa-apa. Kerana sahabat Nabi ada orang. Sayyidina Abu Bakar dia baca kuhur. Sayyidina Umar baca riwayat. Orang tanya Sayyidina Abu Bakar, Nabi tanya apa baca kuhur Abu Bakar. Dia kata, Tuhan aku bukan bahasa dini tuli tadi. Baca riwayat agak pun baca riwayat agak. Orang tanya Sayyidina Umar baca riwayat. Dia kata, Atrudul syaitan wa uqidul wasni. Aku nak hambak syaitan, dia aku nak gerak tidur tadi. Jadi bila aku baca riwayat tu syaitan apa lagi kan? Hak tidur. Masih ada falsafah berlaku. Ada. Boleh berlaku.